اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 158. Ayat 158. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 155, 156 dan 157. Ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat 156, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pengajaran untuk dua ayat sekaligus, 155 dan 156. Sebelum pengajaran, maksud dia secara ringkas. Ayat 155, Allah berkata, demi Allah pasti sesungguhnya kami akan uji kamu orang-orang beriman. Apa bentuk ujiannya? Bisyai'in, dengan sedikit, bukan separuh ataupun bukan semua, hanya sedikit sahaja. Minal khawfi, daripada rasa takut. Yang kedua rasa lapar. Yang ketiga kekurangan harta. Yang keempat kematian jiwa orang yang kita sayangi. Dan yang kelima kekurangan buah-buahan. Dan di hujung Allah berkata, sekiranya kamu sabar dengan 5 ataupun semua bentuk ujian, maka kamu akan dapat berita gembira. Wabashiris sabirin. Tapi Allah beritahu siapakah yang dikatakan orang yang sabar, yang layak mendapat berita gembira, iaitu allazina iza asabathum, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka lantas berkata dengan mulutnya dan dengan hatinya. Bukan setakat mulut saja mengucapkan, tetapi hati juga dengan penuh reda mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan akhirnya semua kita hanya kepada Allah kembali. Okey, pengajaran daripada dua ayat. Pertama, hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Selagi mana manusia hidup, disitulah ujian tetap akan bersamanya. Selagi mana manusia hidup, ujian akan tetap bersamanya. Sama ada, sama ada ujian dalam bentuk kesenangan ataupun dalam bentuk musibah. Yang kedua, ujian khusus untuk orang yang beriman. Ujian khusus untuk orang beriman ialah
dalam bentuk musibah. Ialah dalam bentuk musibah seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian orang yang disayangi, dan kekurangan makanan. Yang ketiga, tujuan utama Allah menguji hamba-Nya ialah untuk memastikan sama ada manusia redha dan sabar dengan ujian Allah, ataupun manusia tidak redha dan marah dengan ujian Allah. Yang keempat, sesiapa yang redha dengan ujian Allah, maka dia akan mendapat berita gembira dan redha Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak redha dan marah dengan ujian Allah, maka dia akan dapat kemurkaan Allah. Yang kelima, sabar dalam ujian adalah wajib. Sabar dalam menghadapi ujian adalah wajib. Manakala marah ketika diuji, hukumnya adalah haram dan berdosa. Yang keenam, tahap yang lebih baik daripada sabar setelah diuji ialah redha, iaitu hati puas dengan ujian Allah. Dan tahap yang paling tinggi ialah bersyukur kepada Allah di atas musibah yang menimpanya. Bersyukur kepada Allah di atas musibah yang menimpanya. Yang ketujuh, bagaimana hendak bersyukur dengan ujian Allah? Bagaimana hendak bersyukur dengan ujian Allah? Ini jawapan dia, jawapan kepada poin yang ketujuh ni. Iaitu pertama, dengan membandingkan ujian yang menimpanya dengan ujian yang menimpa
dengan ujian yang lebih berat menimpa orang lain, membandingkan ujian yang menimpanya dengan ujian yang lebih berat yang menimpa orang lain. Yang kedua, cara untuk bersyukur atas musibah ataupun ujian. Yang kedua ialah bersyukur kerana ujian yang menimpanya bukan dalam bab agama. Ujian yang menimpanya bukan dalam bab agama, tapi dalam bab dunia. Yang ketiga, dengan dia bersabar atas ujian, dia akan mendapat ganjaran pahala yang tidak ada had. Dengan bersabar atas ujian atau musibah yang menimpanya, dia akan mendapat pahala, ganjaran pahala yang tidak ada had. Yang kelima, cara nak menghadapi, nak bersyukur dalam ujian. Okey, yang keempat, dia akan mendapat pujian Allah. Dia akan mendapat salawat, pujian Allah dan rahmat Allah. Yang kelima, apabila dia bersabar dan bersyukur atas ujian, dia akan termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah. Dia akan termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah. Okey, balik pada pengajaran yang ke-8 kan? Pengajaran yang ke-8. Ciri-ciri orang yang sabar ialah dia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan hatinya dan lidahnya. Dengan hatinya dan lidahnya. Dia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan hatinya dan lidahnya yang tergambar dalam ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pengajaran yang ke-9 kan? Pengajaran yang ke-9. Selain daripada ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, selain daripada ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, juga disunatkan berdoa apabila mendapat ujian atau ditimpa musibah. Disunatkan berdoa apabila mendapat ujian atau ditimpa musibah, iaitu yang kita tulis malam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli ataupun wa akhlifli khairan minha. Kita dah tulis malam. Jadi lepas dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, terus kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, bagilah ganjaran pahala dalam musibah yang aku sedang hadapi ini, dan gantilah ia dengan yang lebih baik. Yang ke-9, yang ke-10, pengajaran yang ke-10 yang terakhir, disunatkan kita yang mendengar
orang yang ditimpa musibah untuk mengucapkan kata-kata semangat kepadanya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Zainab, ketika beliau sedang menghadapi musibah saat kematian anaknya. Ini pun kita dah tulis malam. Ingat lagi ya? Inna lillahi Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu sebenarnya kalau orang tu mati, itu ucapan takziah. Kita disunatkan mengucap ucapan takziah. Apa dia yang Nabi sebut tadi? Yang Nabi sebut kepada anaknya. Inna lillahi ma akhaz wa lahu ma ata wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil, dan bagi miliknya juga apa yang diberi, dan setiap sesuatu telah ditetapkan tempoh ajalnya, maka hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Okey, habis ha? Ayat yang ke-157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah, iaitu orang yang sabar dan mengucap innalillah. Allah kata ke atas mereka salawatun, pujian, min rabbihim, Allah puji mereka, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayat. Pengajarannya, pertama, hikmah yang paling besar dalam ujian Allah kepada hambanya ialah untuk memberi yang terbaik kepada hambanya. Untuk memberi yang terbaik kepada hambanya, iaitu pujian, rahmat dan hidayah Allah kepada sesiapa yang bersabar. Yang kedua, sesiapa yang tidak sabar dalam ujian, maka dia tidak akan dapat rahmat Allah dan jauh daripada hidayah Allah. Okey, habis ha? Kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat seterusnya ialah Allah menceritakan bagaimana sahabat-sahabat yang telah beriman, mereka cukup takut melakukan amalan yang ada sedikit sebanyak persamaan dengan amalan ketika mereka jahiliah. Jadi Allah nak bagi tahu, inilah sikap orang beriman. Bila mereka beriman, imannya jelas. Perbezaan antara iman dengan kufur. Perbezaan amalan setelah mereka beriman dengan amalan sebelum beriman.
Sehingga mereka takut untuk melakukan amalan itu sebenarnya betul. Tapi sebab ada sedikit persamaan dengan amalan jahilah, mereka takut itu adalah satu dosa. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna safa. Sesungguhnya safa. Safa bukit. Bukit Safa. Wal Marwah, dan Bukit Marwah. Semua kita tahu kan, yang biasa pergi haji, pergi umrah, mesti tahu ni. Bukit Safa dan Marwah iaitu tempat mereka yang nak melakukan haji dan umrah untuk sa'i. Bila selesai tawaf, kalau buat umrah, dia kena sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi dua-dua ni, dulu Bukit Safa ni terkenal dengan nama Jabal Abi Kubais. Dan Marwah dipanggil Jabal Qayqi'an. Dan masa zaman Nabi, dua-dua bukit ni cukup jelas. Ketika zaman Nabi Ibrahim AS, apabila Nabi Ibrahim meninggalkan isterinya Hajar dan anaknya Ismail di Mekah, dan ketika mereka berdua kehabisan bekalan makanan, air pun habis, kurma pun habis, dan susu pun tak ada, dan Ismail masa itu sedang kelaparan. Jadi apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar naik ke Bukit Safa untuk apa ni? Untuk melihat kok ada rombongan ke manusia ke datang untuk meminta bantuan sebab mereka sedang kelaparan. Sebagai usaha dan ikhtiar. Bila dia naik Bukit Safa tak ada, maka dia pergi lagi ke Bukit Marwah, naik lagi atas bukit. Ketika itu bukit itu tinggi. Ketika itu jelas nampak bukit. Dan zaman Nabi pun nampak bukit. Tapi sekarang dua Bukit Safa dan Marwah tak nampak macam bukit dah. Kalau siapa yang pergi umrah kan, dia nampak macam apa? Hanya macam tempat tinggi je. Kenapa? Sebab kaki bukit dah ditimbun sampai lantai dah sampai ke puncak Bukit Safa dan Marwah. Seolah kita tak nampak dah bukit tersebut. Tapi dulu zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Muhammad, dua bukit ni cukup jelas. Lepas tu bila hari pertama Nabi nak berdakwah kepada kaumnya, Nabi naik di mana? Bukit Safa. Supaya apa? Nabi tak berdakwah di bawah. Sebab mesej dakwah ni satu benda yang penting dan besar. Maka kena dengar dengan jelas, dan yang kedua kena didengar oleh seramai yang mungkin. Jadi kalau duduk di bawah mungkin tak jelas ataupun orang tak boleh ramai mendengar. Itu strategi dakwah. Okey, Allah kata Safa dan Marwah min sya'airillah, adalah dari sya'air, sya'irah. Kalau satu sya'irah. Apa makna sya'irah? Iaitu lambang. Bila sebut lambang, dia kena jelas ke kena tak perlu jelas? Jelas. Jadi ibadat dalam Islam ni ada dua. Satu yang mesti jelas. Yang jelas tu dia panggil syiar ataupun sya'irah. Kalau jamak sya'air. Satu lagi bentuk amalan dalam Islam ialah yang tersembunyi. Itu antara kita dengan Tuhan. Contoh kita buat amalan baca Quran ke, solat sunat ke, solat tahajud. Itu bukan syiar. Sebab dia itu antara kita dengan Allah. Tapi ada ibadat yang kena buat secara terbuka. Bila terbuka dia panggil syiar, iaitu lambang Islam. Apa dia? Masjid. Masjid kena buat secara terbuka. Tak boleh buat dalam rumah ataupun di hutan. Kena ada menara. Azan adalah syiar Islam, sebab tu kena laungkan azan. Tapi selain pada azan tak boleh dikuatkan. Qamat ke, masa solat ke, baca Quran ke, tak boleh, sebab itu mengganggu orang. Itu bukan syiar Islam. Di sini Allah kata apa? Lambang kebesaran Islam. Bukit Safa dan Marwah adalah daripada syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Allah. Kenapa syiar ini disandar kepada Allah? Sebab ia menetapkan
amalan itu adalah syiar Islam ialah Allah, maka disandarkan kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad yang tetapkan, bukan manusia yang tetapkan. Okey, yang syiar Islam ni apa dia? Bukit Safa dan Marwah ataupun sa'i antara Safa dan Marwah. Yang mana syiar Islam? Sa'i, bukan bukit dah. Bukitnya hanya sebagai simbolik je, sebab sa'i bermula daripada Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi yang syiar Islam bukan bukit ni, tapi amalan sa'i antara dua bukit ni. Okey. Kemudian Allah kata faman hajja, maka sesiapa. Hajja, apa makna hajja? Hajja ni fi'il madi, hajja yahujju. Maknanya dari segi bahasa ialah qasada. Qasada ni dah jadi bahasa Melayu. Pernah dengar tak qasad? Qasad pernah dengar? Qasad. Qasad ni mana tujuan. Jadi hajjah makna qasada, iaitu menuju. Jadi kalau hajjal bait, sesiapa yang menuju ke rumah Allah. Kalau orang yang melakukan haji apa dia? Ini menuju ni. Kalau orang yang menuju, orang al-hajju. Panjang sikit. Dia isim fa'il. Al-hajju, orang yang menuju. Kalau seorang kan, kalau ramai, al-hujjaj. Okey. Jadi kenapa pergi Mekah tu dia panggil haji? Sebab dia sedang menuju ke rumah Allah untuk melakukan amalan yang tertentu di waktu yang tertentu. Kalau orang yang menuju apa dia? Al-hajj. Sebab itulah bila orang tu melakukan haji dia panggil al-hajj. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang menuju ke rumah Allah. Jadi bila dia balik ke Malaysia, tak boleh panggil al-hajj sebab dia dah balik ke Malaysia. Apa nama? Saya Haji Mustafa. Maksud apa? Orang yang menuju ke rumah Allah Mustafa. Pelik tak? Pelik. Sebab tu orang Arab tak gelarkan haji bila dia buat haji sekali ke 10 kali, tak ada pun orang Arab panggil Haji Mutawalli Sya'rawi, tak ada. Tak ada. Haji Muhammad bin Salman, tak ada. Kalau ada haji kat depan, jelas itu adalah daripada kalau tak Malaysia, Indonesia. Tak Indonesia, Singapura. Tak Singapura, Thailand, Brunei. Negara dia tak panggil. Orang Mesir pun dia tak panggil Haji Mustafa, tak ada. Satu, sebab pergi haji bukan untuk digelarkan haji. Yang kedua, al-haji apa makna? Orang yang menuju. Jadi masa kamu nak pergi Mekah, betul lah dipanggil al-hajj sebab kamu sedang menuju. Bila balik, kena panggil ar-raji', orang yang balik. Tapi orang Melayu dia ikut je. Orang dulu taruh haji, dia pun taruh. Okey, siapa yang telah menuju ke Baitullah. Makna untuk melakukan apa ni? Ibadah haji wa'tamara atau dia i'tamara pula apa mana? I'tamara. Dalam bahasa Arab i'tamara mana zara. Apa mana zara? Ziarah. Jadi kalau umrah tu sebenarnya makna dia ziarah. Kalau hajjah menuju iaitu melakukan haji. Kalau umrah ziarah ke rumah Allah. Jadi kadang-kadang orang Melayu dia buat apa? Dia nak kempen pergi umrah, dia kata apa? Jom kita pergi ziarah umrah. Salah tu sebab ziarah makna umrah, umrah makna ziarah. Okey, kalau kita terjemah harfiah ataupun ziarah. Dia ziarah ataupun buat umrah lah. Dia ziarah ke rumah Allah untuk melakukan umrah.
haj, dia menuju ke rumah Allah untuk melakukan haji. Jadi Allah kata siapa saja yang melakukan haji di rumah Allah ataupun melakukan umrah, fala junah, maka tidak ada dosa. Junah ni makna dosa. Alaihi, ke atasnya. Ke atasnya. Tidak ada dosa ke atasnya. Apa dia ni? Ayyattawafa. Ayyattawafa. Apa makna yattawafa? Yattawafa daripada tawafa. Kalau isim dia tawaf. Kan? Jadi tawafa ataupun tawaf ni apa makna? Apa dia? Mengelilingi. Salah. Sebab sekarang yang tawafa mengelilingi ke ataupun berulang-alik Safa ke Marwah? Jadi tawaf ni sebenarnya bukan mengelilingi. Sebenarnya berulang-alik. Orang kita dia mungkin tak tahulah, mungkin dia salah faham ataupun dia tak faham. Bila sebut tawaf dia kata mengelilingi Kaabah, salah. Kalau mengelilingi Kaabah, ayat ni salah lah. Sebab ini bukan mengelilingi, ini berulang-alik. Betul tak kita mengelilingi, kita tawaf Kaabah, sebenarnya kita ulang-alik. Daripada Hajarul Aswad sampai Hajarul Aswad kan, kemudian ulang lagi. Sebenarnya proses itu dia panggil mengulangi. Tapi sebab kebetulan dia bulat, dia panggil mengelilingi. Di sini jangan terjemah mengelilingi. Dia panggil apa? Tidak ada dosa ke atasnya. Dia terjemah apa dalam tafsir? Berjalan dengan berulang-alik ataupun sa'i lah. Untuk berulang-alik. Bihima, dengan keduanya. Keduanya apa maksud? Safa dan Marwah. Habis orang kita ataupun kalau kita belajar kursus haji ke umrah, dia panggil apa ni? Perbuatan antara Safa dan Marwah. Sa'i. Apa pula sa'i? Apa pula makna sa'i? Sa'i makna berusaha. Kan? Apa dia dalam Quran tu? Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun dalam surah Abasa, adapun orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad, yas'a. Yas'a ni mana? Bersegera. Jadi apa kaitan bersegera ni? Iaitu sempena dengan peristiwa Hajar. Dia bila nak cari air, dia bukan slow and steady, tapi dia bersegera. Kenapa ni? Ialah sebab kelaparan. Anak dia Ismail sedang menangis. Jadi tak boleh berjalan biasa. Dia kena sa'i. Itu dipanggil sa'i. Dan sebab itulah bagi lelaki disunatkan antara dua lampu hijau kan, berlari anak. Bukan berlari 100 kali 100 meter. Okey. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Siapa yang nak melakukan haji ataupun umrah, tidak ada dosa ke atasnya ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apa sebenar ni? Okey, sebab turun ayat ni, sebab nuzul. Ini bukit Safa kan? Ini bukit Marwah. Sebab pertama, orang-orang Ansar, masa mereka belum Islam lah, orang Ansar daripada Madinah datang ke Mekah, belum Islam. Mereka datang buat apa? Buat haji ataupun buat umrah. Jadi antara benda yang mereka buat di Mekah ialah mereka sembah satu Tuhan bernama Manat. Dan ada pendapat mengatakan patung Manat ni duduk dekat bukit Safa dan Marwah. Jadi bila mereka datang ke Mekah masa jahiliah, mereka sa'i antara dua Safa ni sebab apa? Bukan kerana Allah, tapi kerana ada Tuhan kat sini. Okey. Dan bila mereka masuk Islam, mereka bila nak sa'i ni mereka rasa, ni amalan jahiliah. Dia rasa berdosa. Maka turun ayat ni Allah kata tidak berdosa.
Sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Ini syiar Islam. Yang lepas, tak ada kaitan. Okey. Dan ada juga pendapat kedua, orang Mekah sendiri, dia letak satu patung nama dia Isaf. Yang kedua, ada satu patung betina, satu patung jantan. Ini ceritalah disebut dalam tafsir. Ada dua lelaki dengan perempuan sepasang berzina dalam Kaabah. Bila mereka berzina, dikatakan jadi patung, jadi batu. Kena sumpah. Kemudian orang Mekah keluarkan dua patung tu, satu letak Bukit Safa, satu letak Bukit Marwah. Dan mereka macam membesarkan dua patung ni. Jadi disebabkan itu, bila orang Mekah masuk Islam, bila nak sa'i antara Safa dengan Marwah, dia rasa apa? Ini tak boleh buat, ini amalan jahilah, nanti syirik. Maka turun ayat ini mengatakan tidak ada dosa. Yang cerita patung tu dah tak ada, patung semua dah tak ada dah. Sekarang ceritanya adalah perintah Allah. Boleh? Jadi pengajaran di sini apa yang kita dapat ambil? Apa pengajaran yang paling besar? Orang Arab ni di perangkat awal Islam, kalau dia masuk Islam cukup jelas, cukup clear. Beza iman dengan kufur. Amalan yang datang daripada Quran hadis dengan amalan nenek moyang mereka cukup jelas. Sehingga yang betul pun mereka rasa macam salah. Kenapa? Macam ada. Sebab tempat tu tempat yang sama. Bila mereka masuk iman dalam hati mereka, mereka cukup jelas perbezaan. Ataupun jelas walak dan barak. Kita tak kan? Kita kadang-kadang masuk Islam tapi amalan kita tak Islam pun. Banyak amalan kita yang daripada nenek moyang. Walaupun kita Islam dah 50 tahun. Boleh? Dan ada juga sebab ketiga, bila mereka masuk Islam, Allah perintahkan tawaf berulang-alik keliling Kaabah. Tapi tak ada ayat yang Allah perintah sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi mereka tak nak sa'i. Sebab apa? Mereka beranggapan kalau tawaf keliling Kaabah ada ayat dan Allah suruh, tapi ayat sa'i antara Safa dan Marwah tak ada, makna Allah tak bagilah tu. Mereka tak nak sa'i. Maka turun ayat ni, Allah kata, itu syiar Islam. Kamu kena tawaf dan dia bukan satu dosa. Okey. Dan di sini juga pengajarannya apa? Pengajarannya ialah, kewajipan kita orang beriman ialah, bila terima je perintah Allah, sami'na. Padahal ni apa dia ni? Dari segi logik lah. Apa faedah ni berlari antara Safa dan Marwah? Kalau hajar berlari ada tujuan. Dia nak cari air kan? Kita sekarang kalau fikir logik, kenapa nak berlari? Apa faedah ni? Dapat berapa ringgit ni kalau lari antara Safa dan Marwah? Ada naik pangkat, ada dapat harta? Tak ada. Habis kenapa? Sami'na wa ata'na. Allah nak uji orang beriman. Kalau kamu beriman, jangan fikir dari segi logik. Kalau logik, tak ada faedah. Ada batu, Allah suruh cium. Batu, tapi Allah suruh cium. Batu apa? Hajar Aswad. Ada batu, ni dua bukit ni Allah kata sa'i antara dua. Ada batu pula Allah suruh baling. Batu apa? Masa melontar. Batu juga. Ada satu batu Allah suruh baling. Ada satu batu Allah suruh cium. Ada dua batu Allah suruh. Tengok Allah pelbagaikan ibadat. Untuk apa? Nak test. Sebab itulah iman tak boleh ukur dari segi logik. Kalau kita ukur dari segi logik, kita sama dengan BI. Apa BI? Bani Israel lah. Kan Allah suruh perintah 9 lembu kan? Dia bukan tengok Allah perintah, tapi dia tengok logik. Dia nak cari pembunuh. Apa kaitan dengan 9 lembu? Maka dia ingkar. Dia akan persoalkan. Boleh? Sebab tu Umar kata apa? Masa dia cium Hajar Aswad, apa kata Umar? Umar tak cakap Melayu.
Lebih kurang araftu annaka hajar la tanfa wa la tadur. Aku tahu kamu ni batu dan tak boleh memberi apa-apa faedah dan tak boleh menolak apa-apa mudarat. Laula anni raaitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tak tengok Nabi cium engkau, aku tak akan cium. Jadi aku buat ni bukan sebab kamu, tapi sebab ikut sunnah Nabi. Tengok iman Umar. Dia bukan fikir dari segi logik, tapi fikir Nabi buat tak? Kalau buat, jalan je. Kalau Nabi tak buat, stop. Okey. Okey. Kemudian Allah kata apa? Waman waman tatawwa'a. Dan apa makna tatawwa'a? Dia tatawwa'a daripada ta'ah. Daripada ta'ah tu jadi ta'at, patuh. Jadi patuh ni ada yang terjemah amalan sunat. Tapi sebenarnya bila sebut ta'ah ni dia merangkumi semua. Ada yang kita tak pada Allah sebab dia wajib, ada kita tak sebab dia sunat. Tapi dalam maksud ayat ni ialah siapa yang melakukan sunat. Dia siapa yang dia panggil apa ni? Melakukan kekhairan, ketaatan ataupun kebaikan yang berbentuk sunat, yang sunat. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah syakirun. Apa makna syakirun? Kita biasa dengar sifat syakir ataupun syakur adalah sifat manusia, kan? Nabi bila solat malam sampai bengkak kaki dan ditanya oleh Aisyah, kenapa kamu solat sedangkan kamu tak ada dosa? Nabi jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Kemudian dalam surah Al-Insan Allah kata apa? Inna ja'alnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an aw basira. Lepas tu inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi Allah ciptakan manusia sama ada nak tengok manusia syakir ataupun kafura. Ini sifat manusia. Tapi dalam ayat ni syakir sifat siapa? Okey. Kita faham kalau manusia syukur manusia kepada Allah ialah macam mana cara dia? Taat. Dan syukur kita kepada Allah, syukurnya iaitu dengan cara taat. Tapi sebabnya apa? Sebab apa kita bersyukur kepada Allah? Sebab apa kita taat? Sebab dapat nikmat. Itu beza dengan puji. Kalau alhamdulillah, kadang-kadang kita puji walaupun tak dapat apa-apa. Tapi kalau syukur, mesti berdasarkan nikmat yang kita dapat. Okey. Itu syukur daripada manusia kepada Tuhan. Sekarang kita nak faham, syukur Allah kepada hamba-Nya. Adakah Allah syukur pada kita sebab kita bagi nikmat pada Allah? Mustahil. Semua nikmat yang kita ada adalah daripada Allah. Jadi kenapa Allah syukur pada kita? Sedangkan kita tak dah bagi nikmat pun pada Allah. Sebab Allah syukur pada kita sebab kita buat baik. Buat baik pada siapa? Subhanallah. In ahsantum. Bila kamu buat baik, kamu buat pada kamu. Dan bila kamu buat baik pada kamu, aku balas. Boleh faham? Sebab kita buat baik pada kita, Allah balas. Okey. Jelas Jadi kita bersyukur pada Allah sebab Allah bagi nikmat pada kita. Dan Allah bersyukur pada kita sebab kita buat baik pada diri kita sendiri. Yang kedua, apa bentuk syukur Allah kepada kita? Kalau syukur kita kepada Allah, bentuknya taat. Syukur Allah kepada kita, bentuknya apa?
Allah bukan setakat balas, Allah balas dengan berganda-ganda. Jadi syukur Allah kepada kita, pertama Allah balas dengan, kalau kita buat satu kebaikan, Allah tak balas satu. Kalau balas satu, bukan Allah. Allah akan balas berlipat kali ganda. Kalau sedekah satu, Allah balas 700 dan lagi berlipat kali ganda. Kalau kita sabar, Allah balas tanpa had. Itu syukur Allah kepada kita. Yang kedua, syukur Allah kepada kita ialah Allah angkat darjah kita. Kadang-kadang darjah kita rendah, tapi sebab kita lagi banyak buat baik pada diri kita dan pada orang, Allah tinggikan darjah. Sebagaimana Allah tinggikan muhsinun. Okey. Kemudian Allah kata dia alimun. Apa kaitan? Syakir, Allah membalas. Tiba-tiba Allah kata, lepas syakir, Allah alimun, maha. Ini kena terjemah, maha membalas dan maha mengetahui. Sekarang kita nak tahu kenapa selepas syakir alim. Logiknya apa dia? Kalau Allah boleh balas dan balasan Allah luar biasa, sifat selepas syakir apa dia? Rahim ataupun Qadir, kan? Mana ada tak manusia kita buat satu kerja dia balas 700 kali? Ada? Kita kerja satu hari dia bagi gaji 700 hari, ada? Kalau ada, orang gila kan? Jadi sepatutnya selepas syakir Qadirun. Kenapa Allah boleh balas luar biasa? Sebab Allah Qadir, kan? Tapi kenapa Allah tak sebut sifat Qadir, tapi Allah sebut sifat Alim? Apa kesesuaian antara syakir dengan alim? Tengok setiap nama Allah ada sesuatu yang paling besar Allah nak bagi motivasi pada kita. Siapa boleh jawab? Kenapa lepas syakir alimun? Sebab dia tahu orang tu buat ikhlas. Jadi? Dia bersyukur tu kerana dia tahu orang tu buat. Kalau Jadi apa faedahnya? barulah Allah mengangkat darjat dia. Dengan tahu tu Allah angkat darjat dia. Itu macam untuk Allah, tapi untuk kita ni, apa kebaikan untuk kita bila Allah sebut lepas syakir alimun? Apa kebaikan untuk kita? Jangan risaulah walaupun Allah akan, walaupun kita buat tadi kan yang tu sekurang-kurangnya orang tak tahu, tapi jangan risau, Allah tahu apa yang kita. Oh, setakat jangan risau je. Subhanallah. Saya nak bagi analogikan. Kalau kita tahu ada orang yang sangat-sangat kaya dan sangat-sangat pemurah, apa saja kita buat dia akan bagi je. Apa saja, walaupun besar ke kecil ke, dan setiap tempat kita ada CCTV dia. Apa kita akan buat? Kita buat elok-elok lagi? Ni kita tahu ni, kalau kita buat apa, kutip sampah pun dia akan tahu, dia akan balas. Apa kita akan buat? Kita tak akan berhenti buat. Sebab apa? Semua dibayar gaji. Senyum pun dibayar gaji. Kutip sampah pun bayar gaji. Orang tak tahu pun dia tahu. Kita akan tak berhenti buat kebaikan. Itu kalau manusia yang balas. Yang ni siapa yang balas? Jangan kedekut, jangan malas, jangan berkira. Sebab Allah Maha mengetahui. Dan bila Allah tahu, Allah bukan setakat balas, tapi berlipat kali ganda. Betul? Cuba bayangkan kita bagi tahu isteri kita, semua yang kamu buat kat rumah, daripada bangun pagi sampai tidur malam, semua saya akan bayar gaji. Dan saya akan letak TV. Apa jadi dengan isteri kita? Tengok-tengok, tak berhenti lagi. Tengok-tengok, tak berhenti lagi. Sebab apa? Tapi kalau kita cakap saja, semua yang kamu buat, saya akan bagi semua upah. Tapi yang saya tahu je, apa dia buat? CCTV tak ada. Kadang-kadang dia buat,
kita tak nampak, kita pun tak percaya kan? Betul? Allah nak bagi tahu, buatlah fastabiqul khairat. Buatlah. Apa saja, orang tak ada ke besar ke kecil, semua akan Allah balas berlipat kali ganda, dan tak ada satu pun yang terlepas daripada ilmu Allah. Boleh faham? Sebab itulah kisah Musa dan Khidir. Masa Musa Khidir betulkan tembok anak yatim kan? Dan ambil upah tak? Musa suruh ambil upah kan? Kenapa dia tak ambil upah? Sebab dia sedang melaksanakan perintah Allah. Beza tak kalau orang bagi upah dengan Allah yang bagi upah? Sangat berbeza. Jadi siapa kalau buat ikhlas kerana Allah, dia tak mengharap balasan manusia. Dan siapa buat kerana Allah, dia tak akan cerita pada orang. Kenapa? Kalau dia buat betul kerana Allah, besar ke kecil, dia tak akan cerita pada orang. Kenapa dia tak akan cerita? Sebab aku buat kerana Allah, Allah dah tahu. Apa perlu kamu tahu? Bahkan kalau ke cerita pada kamu, semua habis. Riak, kan? Habis, burn. Boleh? Oh, payah tu, payah. Sebab tu ada orang yang bangun malam kan, bangun malam, dia tak nak orang tahu. Jadi dia buat apa? Bila dia pergi masjid subuh tu, dia buat apa? Bila orang akan tanya dia, oh kamu ni mesti bangun malam ni. Bila? Bila mengantuk. Jadi dia buat apa? Dia bangun malam. Memang dia mengantuk, tapi dia basuh muka bagi nampak segar supaya orang kata apa? Ni mesti bangun-bangun ni, tak bangun malam ni, muka segar. Sebab dia nak sembunyikan ibadat dia, kan? Kita kadang-kadang mengantuk. Kenapa? Itulah malam bangun awas sikit kan. Habis. Biasa saya bangun pukul 2 tapi semalam awas sikit. Habis. Okey? Jadi apa maksud waman tatawwa'a tu? Haji ni, ini salah satu tafsiran. Haji wajib ke sunat? Sunat berapa kali seumur hidup? Sekali. Waman tatawwa'a khairan. Siapa nak buat haji yang kedua, silakan. Allah akan tahu dan Allah akan balas. Umrah wajib ke sunat? Ada ulama kata wajib, ada kata sunat je. Tapi katalah wajibkan, kamu nak buat tatawwa' khairan, yang kedua, yang ketiga, silakan. Tapi maksud ayat sini pendapat tafsir yang paling jelaslah. Sebenarnya umum, siapa saja nak buat amalan sunat, buatlah apa saja, bila-bila masa, di mana-mana, besar ke kecil, orang tahu ke tak tahu, yakin Allah syakirun alim. Tak ada benda yang sia-sia. Faman ya'mal misqala zarratin, walaupun sebesar zarah. Kita tahu tak kita ni jenis malas buat kebaikan. Betul tak? Kalau ada orang, okey sikit kan. Kalau tak ada orang, masa bulan tarawih, bulan Ramadan, kita solat tarawih sampai 23. Tahu tak kenapa boleh 23? Sebab buat ramai-ramai. Kalau buat seorang kat rumah, boleh tak 23? Bukan 23, 3. Kan? Sebab buktinya apa? Bila habis bulan Ramadan, kita solat tarawih berapa? 23 ke 3? Sebab apa 3? Sebab solat kat rumah kan? Cuba jemaah ramai-ramai kan. Ustaz pula ada, ustaz pun nak buat 23. Jadi tak 23? Jadi. Ikhlas tak? Tepuk dada, tanya. Jadi ayat ni sebenar Allah nak bagi tahu apa ni? Kalau kamu beriman dengan dua sifat ni, sifat Allah syakir alim, kamu tak akan buang masa walaupun satu saat. Kadang-kadang masa tunggu orang kan. Boleh baca 2 ayat, baca. Ini termenung je. Kenapa tak tepat janji ni? Baca 5 minit. Dapat 10 ayat. Kalilah. 10 ayat. Kalau ada 100 huruf, kali 10. Betul tak? Ustaz, saya tak boleh baca, tak hafal. Siapa suruh tak hafal? Sebab kamu tak ada ni. Mindset kamu, Allah syakirun alim, tak masuk. Kan? Sebab tu banyak masa kamu terbuang. Okey? Kemudian innal lazina
Sesungguhnya allazina, orang-orang yang yaktumuna, mereka yaktumu apa dia? Yang mereka menyembunyikan. Menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan. Apa yang kami turunkan? Minal bayyinat, dari bayyinat apa mana? Sebenarnya ayat ni macam ni. Bayyinat mana keterangan. Allah sebenarnya turun keterangan ke turun ayat? Sebenarnya ayat macam ni. Minal ayat al-bayyinat. Yang ni sifat. Yang ni dia panggil mausuf. Jadi yang Allah turunkan ayat, bukan bayyinat. Tapi di sini Allah tak sebut ayat. Allah hanya sebut bayyinat. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu semua ayat-ayat Allah adalah jelas. Siapa yang kata tak jelas, bukan masalah ayat tak jelas, tapi dia yang tak faham ataupun dia yang tak nak belajar, ataupun dia banyak. Sebab itulah ayat ni juga kata ulama menolak pendapat orang yang mengatakan sifat-sifat Allah perlu ditukar, ditakwilkan. Dia kata istawa makna apa? Istawla. Kalau istawa bersamayam, dia ditukar kepada makna apa? Makna tu bila dia tukar? Makna dia ayat Allah tak jelas, betul? Kalau jelas, kenapa perlu tukar? Boleh faham? Bila dia tukar, dia menafikan ayat Quran itu jelas. Kalau jelas, jangan tukar. Kalau tukar, mana tak jelas. Boleh faham? Dan apa ni? Selain pada sifat dia bayyinat, dari ayat-ayat yang jelas. Yang kedua sifat ni apa dia? Wal huda, dan petunjuk. Makna apa tu? Apa yang kami turunkan, satu jelas. Yang kedua, fungsinya apa? Hidayat. Maknanya setiap ayat yang kamu baca, dia akan pandu kamu kepada Allah, kepada syurga. Makna kalau kamu baca tak faham, tak mungkin kamu dapat hidayat. Kemudian min dari, selepas. Ma bayyanahu, apa yang kami telah terangkan. Apa yang kami telah terangkan linnas, kepada manusia. Bila sebut manusia ni umum. Semua minal kitab, daripada fil kitab ke minal kitab? Fi ya? Dalam kitab. Kitab apa ni? Dalam tafsir Al-Kitab ni, alif lam ni makna lil jins. Jins makna jenis kitab. Bila sebut jenis, semua kitab. Semua kitab Allah. Siapa yang orang yang Okey. Apa keadaan orang yang sembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu sampai padanya dan jelas, tapi dia tak sampai pada orang? Hukumannya ialah Allah sentiasa melaknat mereka. Allah saja ke melaknat mereka? Bukan Allah saja. Wa yal'anuhumul la'inun, dan sentiasa melaknat mereka
oleh la'inun apa dia? Pelaknat. Apa makna laknat? At-tardu min rahmatillah. Jadi bila Allah laknat seseorang, maknanya Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Dan bila jauh daripada rahmat Allah, kesudahannya apa? Ke neraka. Sebab syarat nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi berapa ramai yang laknat ni? Orang yang sembunyikan kebenaran. Berapa ramai? Bila sebut pelaknat ni, Allah tak sebut orang beriman ke, orang kafir ke, jin ke, Allah tak sebut. Maka ulama kata bila Allah tak sebut, sebenarnya semua. Jin melaknat mereka, orang beriman melaknat mereka, orang kafir pun melaknat mereka. Semua pakat doa supaya Allah jauhkan rahmat daripada mereka ni. Siapa ni? Apa jenayah mereka? Rasuah? Bukan. Berzina? Bukan. Bunuh orang? Bukan. Bunuh anak? Bukan. Apa dia jenayahnya? Sembunyikan. Ini benda ni banyak yang sama ada orang tak tahu ataupun tahu tapi dia tak rasa dosa besar. Kadang-kadang antara rasuah dengan sembunyi ilmu, dia rasa rasuah lagi besar. Tak. Yang lagi besar ialah sembunyikan ilmu. Kenapa? Kenapa kena laknat? Apa dia? Sebab kesan dia tak sampaikan ilmu menyebabkan orang tu jahil. Dia tak kenal Allah, tak kenal agama, tak reti cara nak sembah Allah. Dan akhirnya orang tu masuk. Ramai yang masuk neraka punca jahil. Dan ramai punca jahil sebab orang berilmu tak bagi ilmu. Boleh? Termasuklah. Okey, kata ulama, bila boleh dikatakan orang tu sembunyikan ilmu? Pertama, ilmu tu mesti ilmu Al-Quran dan sunnah, ilmu yang benar lah. Dan perkara yang dia sembunyi benda yang wajib. Kalau dia sembunyi benda yang sunat, tak sampai dia laknat. Sebab kalau tak buat yang sunat, tak membawanya ke neraka. Tapi kalau tak buat yang fardu, membawanya ke neraka. Satu, dia sembunyi itu ilmu daripada Quran dan hadis yang benar dan yang wajib. Yang kedua, bila orang bertanya kepadanya dan dia ada ilmu, ada dalil, tapi dia tak bagi tahu, maka dia termasuk orang yang laknat walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama besar. Dia adalah orang yang dilaknat. Yang kedua, bentuk dilaknat, bentuk sembunyikan ilmu ialah tadi orang tanya dia tak jawab. Yang kedua ialah dia tengok kemungkaran. Orang buat kemungkaran, dia tahu benda itu salah. Dan dia ada dalil pun, tapi dia tak cakap. Termasuk sembunyikan ilmu. Jadi sembunyikan ilmu dalam dua bentuk. Pertama, orang tanya, dia tak jawab. Yang kedua, dia tengok benda yang salah dan dia tahu benda itu salah dan dia pun ada dalil tapi dia tak tegur. Maka dua-dua jenis ni akan dilaknat oleh Allah, jauh daripada rahmat Allah. Boleh? Sebab itulah Allah hantar Nabi dan Allah bagi bersama Nabi ilmu Al-Quran. Sebab dengan ilmu saja manusia akan selamat dunia akhirat. Nabi tak bawa harta. Sebab dengan harta belum tentu manusia selamat. Okey. Jadi yang paling ramai kena laknat siapa? Anak murid ke ustaz? Tak, dua-dua sekali lah. Bila anak murid ada ilmu tak? Jadi yang mana lebih ramai yang kena laknat? Anak murid ke ustaz? Anak murid lah, sebab anak murid lebih ramai daripada ustaz. Satu-satu kelas, ustaz seorang je, anak murid berapa ramai? Ni 1K. Ni 1K yang Facebook, yang Zoom 150, YouTube 500. 400 lebih. Lebih kurang 1000. 1800 ni. Ini ada potensi untuk dilaknat oleh Allah. Sebab ayat yang kita belajar malam ni jelas tak?
Dalil ada tak? Ada. Tapi dia tak sampaikan. Tak sampai pada suami, tak sampai pada anak. Yang suami pula tak sampai pada isteri. Yang anak pula tak sampai pada mak bapak. Dia ada potensi untuk dilaknat. Kita tahu tak, kalau ayat ni turun pada Yahudi kan, dan Bani Israel. Bani Israel ni mulia tak? Mulia tak? Kenapa mulia? Mana kebanyakan para nabi daripada Bani Israel. Sebab tu Allah kata apa? Wa inni faddaltukum alal alamin. Allah kata sendiri, aku lebihkan kamu Bani Israel lagi lebih daripada bangsa-bangsa lain ketika itu. Tapi kelebihan kamu tak menghalang untuk kamu dilaknat. Bila kamu sembunyikan. Okey, Bani Melayu ada kemuliaan tak? Ada para nabi daripada kalangan Bani Melayu. Ada, tapi nabi palsu. Jadi kalau Bani Melayu yang bukan mulia dan tak ada nabi pun daripada Bani Melayu, ada tak potensi untuk dilaknat? Oh, sangat berpotensi. Dan saya nak ingatkan ini, yang ramai belajar ni, khususnya yang belajar sunnah kan, dengan beratus-ratus ustaz sunnah, dengan beribu-ribu pelajar, dengan macam-macam kelas sunnah. Di mana mereka? Mereka sampai tak ilmu. Ramai yang belajar tapi beralasan, saya belum cukup ilmu. Allah tak kata, kamu sembunyi setelah cukup ilmu, tak. Bahkan Nabi kata, sampaikan dariku walaupun kadang-kadang kita tak sampai ke sebab malulah, tak pandai cakap lah. Kamu malu tapi dapat apa? Laknat. Mana nak? Kamu malu ataupun dilaknat oleh Allah. Jangan bertukar antara laknat dengan malu. Antara takut orang kata dengan laknat Allah. Jangan bertukar. Antara langit dengan bumi. Benda-benda macam ni tak masuk dalam kepala kan. Kita lebih apa? Nak jaga orang. Kalau aku cakap orang kata ustazah jadian, Allah laknat okey lagi. Seolah macam tu. Betul tak? Kalau aku cakap nanti bergaduh. Subhanallah. Bila Allah perintah Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang terdekat. Yang sebelum tu semua angkat Nabi, semua puji Nabi, semua kata Nabi Al-Amin. Bila Allah perintah pada Nabi dan Nabi sampaikan, apa keluarga Nabi kata pada Nabi? Automatik je bertukar. Daripada Al-Amin, Majnun. Daripada Al-Amin, Sahir. Daripada Al-Amin, Syair. Memang kena kata. Sebab apa Nabi cakap? Sebab Nabi lebih takut laknat Allah daripada kata-kata manusia. Oh ni betul lah. Kita laknat Allah ke dosa tak berapa masukkan. Sebab apa? Kita nak orang, kita nak cari makan. Bila nak cari makan, jangan buat masalah dengan orang. Kita lupa yang bagi rezeki siapa? Allah. Okey? Jadi saya nak ingatkan kepada pelajar-pelajar live ni. Tolong sampai kepada anak-anak. Kalau anak buka aurat, bagi tahu. Dia tak nak ikut, itu soal lain. Kadang-kadang anak kita berkapal kan, keluar berdua. Kita tak tegur, kita kenal anak. Sebab apa? Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita tak begitu. Alasan apa? Kalau tegur, nanti mengamuk pula kan, nanti tak balik rumah. Lagi besar masalah. Habis yang kamu kenal anak ni, kecil ke masalah? Okey? Ayat ni bersama kita habiskan. Illa kecuali tengok rahmat Allah. Bila orang tu kena laknat, adakah sampai bila-bila? Tak. Kecuali allazina, orang-orang yang mereka bertaubat. Apa makna bertaubat dalam bahasa Arab? Taba makna dia raja'ah, kembali. Kalau taubatun makna dia rujuk. Bila sebut taba ataupun bertaubat, makna daripada maksiat dia kembali kepada taat kepada Allah. Kecuali orang yang sembunyi ilmu, kemudian kena laknat, jauh daripada rahmat Allah, tiba-tiba dia sedar, malam ni dia belajar, terus dia bertaubat. Tapi syarat taubat apa dia? Kecuali mereka bertaubat. Kalau bertaubat, sedar insah saja tak cukup. Kena tambah lagi. Kena tambah 2 syarat taubat. Bagi mereka yang sembunyikan kebenaran.
Apa dia dua tu? Wa aslahu, dan mereka membaiki. Bila mereka tak sampaikan kebenaran, rusak tak masyarakat? Rusak tak anak? Dia kena baiki balik. Ini syarat tambahan taubat yang kita ada belajar. Syarat taubat sebelum ni kita sebut ada 5 kan? 5. Ini tambah pula 2. Ini khas untuk siapa ni? Yang sembunyikan kebenaran. Dia kena baiki apa yang dah rusak, dan wabayyanu, dan mereka menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang tak jelas, kena jelaskan. Dulu yang saya tak cakap tu sebenar salah tu. Sekarang saya nak beritahu yang sebenar, yang betul macam ni. Kena jelaskan. Kalau tak, Allah tak cukup syarat taubat dan Allah tak terima. Okey? Bila dah cukup ni, maka Allah kata apa? Faulaika. Maka mereka itulah atubu. Aku menerima. Ini Allah cakap. Aku menerima taubat mereka. Apa makna Allah terima taubat? Ialah hasilnya apa? Sebelum ni kena laknat. Sebelum ni jauh daripada rahmat. Bila Allah terima taubat, dapat kembali rahmat Allah. Dan kenapa Allah terima taubat? Allah bagi tahu wa ana tawwabu, dan kerana aku adalah Maha penerima taubat. Ar-Rahim, lagi Maha penyayang. Okey. Tengok perangnya manusia kan. Kalau tempoh PKP kan, kita ditimpa musibah COVID-19. Ramai tak cepat je bagi tahu peraturan SOP bila disambung PKP apa semua kan. Cepat tak berita tu merebak? Kenapa cepat sangat? Dia bukan daripada Quran pun. Kadang-kadang kita tak payah buka berita pun orang sampai kepada kita. Cepat sangat. PKP disambung, peraturannya sekian-sekian, SOP-nya sekian-sekian, kena pakai mask, kena cuci tangan. Orang kampung yang nak mati pun tahu SOP itu. Pasal apa? Pasal apa? Dia tak akan sembunyi, betul tak? Bahkan kalau siapa sembunyi pasal ni, orang tu memang akan kena maki. Jenis pentingkan diri, tak jaga nyawa orang, betul tak? Pakai mask tu. Gila kan nak suruh orang mati. Kalau kamu mati tak apa, jangan melibatkan orang. Subhanallah. Tapi ilmu ni, dia tak sampai pun. Hanya dia bukan tak pakai mask, tak pakai tudung. Tak sampai maklumat tu walaupun dia memang kaki masjid. Kuliah maghrib dah 10 tahun. Sebab apa? Sebab jaga agama ni, fizikal sihat wal afiah. Dia tak nampak. Tapi kalau SOP ni, kalau tak jaga, fizikal ada masalah. Jadi manusia lebih cintakan kesihatan ataupun dunia daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebab tu apa SOP yang Allah cakap apa dalam Quran tak masuk. Dia tak nak faham pun. Sebab aku sihat pun tak pakai tudung okey je, tak solat okey je. Kan? Cakap pada anak kita yang berkapal ni, jaga SOP, jaga jarak 2 meter dengan kapal kamu tu. Sebab apa? SOP Allah pada wala taqrabu. Itu bukan 2 meter tu. Bukan 2 meter. Jangan bercakap dengan power kamu. Kenapa? SOP Allah wala taqrabu zina. Tapi maklumat tu tak sampai. Kapal kamu ada positif COVID kan? Duduk jauh. Jaga 2 meter kan? Okey. Jadi walaupun Allah laknat, tapi ada tak peluang untuk mendapat kembali rahmat Allah? Ada. Sekiranya dia bertaubat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tak dengar lah. Sekejap, tak dengar. Boleh kuatkan? Boleh? Okey. Boleh ulang soalan? Daripada anak tahfiz kita, Muhammad Amir Zarif. Ya. Dia tanya, adakah haram kalau kita berkafir tapi tak berjalan, tak berdua-duaan, cuma WhatsApp saja, Ustaz? Ya, berdosa sebab tak ada sebab pun. Hubungan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram hukumnya tetap berdosa kecuali dalam konteks untuk belajar, untuk memberi, menyampaikan kebenaran. Kalau bukan kerana menyampaikan kebenaran, tak ada sebab. Yang kedua, lelaki dengan perempuan ni dia tak boleh. Dia mesti ada, tambah-tambah iman tak ada, ilmu pun tak banyak, maka bila bercakap mesti meleret lah, mesti ikut nafsu. Jadi mak bapak kena main peranan. Kalau nak juga, kahwinkan terus. Habis nak makan apa? Jangan takut makan, tapi takutlah dosa. Kalau ikut perintah Allah, dijamin tak rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita kahwinkan anak kita walaupun kerja belum ada, sebab apa? Sebab takut pada dosa, sebab takut pada Allah, Allah jamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kalau kita takut rezeki tapi tak takut dosa, anak kita mungkin sihat wal afiah, tapi anak kita dalam bahaya. Hatinya akan mati. Mungkin sampai satu masa dia berzina kan. Dia apa kata pepatah? Mula-mula senyum kan. Lepas tu dari mata turun ke hati. Tak, dia ada proses tu. Mula-mula pandang, lepas tu bercakap, lepas tu temu janji. Lepas tu jumpa, lepas tu dekat, lepas tu sentuh, lepas tu kita janganlah kita rasa iman kuat kan. Ada orang yang kaki ibadat berapa puluh tahun, tapi akhirnya ditipu oleh syaitan. Okey. Ada soalan? Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak kaitkan antara ayat 158 dan 159 malam yang kita belajar malam ni? 158 Dan 159. 158 Allah nak bagi tahu bagaimana sikap orang beriman, iaitu kena sentiasa sami'na wa ata'na bila dengar je perintah Allah, walaupun nampak macam ada masalah je, tapi kalau itu arahan Allah jelas, terima je. Satu. Yang kedua, ayat 159, bila kamu dapat maklumat Allah, bukan setakat kamu kena laksanakan, tapi kamu kena sampaikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Jadi kaitannya, pertama kena taat. Dan bila taat, jangan sembunyi. Bukan untuk kamu saja, tapi sampaikan. Sebarkan. Sebab bila Allah perintah, kebaikannya bukan untuk individu, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua sekali. Maka kena sebarkan. Jangan takut pada manusia. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wa anti fa jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kan jumpa ayat dalam Al-Quran bahwasanya, halo Ustaz. Ya, dengar. Kita kan baca ayat dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang bayinat, yang jelas kan. Ya. Tapi kita juga baca ayat dalam Al-Quran, ada ayat itu yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Ya. Ada yang jadi macam mana kita apakah nak sesuaikan pemahaman kita dalam yang seperti yang konten. Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. Abang ni daripada mana? Indonesia ke? Indonesia, okey. Iya Ustaz. Dalam Quran ada Allah kata ayatun muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Sebenarnya kata ulama, kata ahli tafsir, ayat tu yang muhkamat yang jelas. Maksud dia tidak ada perbezaan. Yang mutasyabihat ni ayat tu maksud dia jelas tapi ulama berbeza pendapat.
Dan sebenarnya yang tak jelas tentang ayat mutasyabihat ni ialah orang awam. Tapi bagi ulama, apatah lagi bagi para sahabat, semua ayat jelas. Mana mungkin ayat yang Allah turun untuk panduan manusia ke syurga tapi tak jelas. Mana mungkin? Mana mungkin? Dia mutasyabihat hanya untuk orang yang tertentu. Tapi bagi orang tertentu, jelas. Sebab itulah tak ada satu pun ayat yang sahabat tak faham. Buktinya tak ada satu pun ayat yang sahabat tak faham. Dan bila sahabat tak faham, sampai hari ni pun orang tak faham. Tak ada. Mutasyabihat tu untuk orang-orang tertentu dia tak faham. Tapi untuk orang tertentu dia faham. Wallahu a'lam. Sama-sama. Share kat apa? Sosmed. Apa sosmed? Sosial media. Ini bahasa apa ni? Indo ni. Share kat sosial media, adakah dikira sebagai ilmu? Mungkin ya, mungkin tak. Sebab kita tak, dia bila kita nak berdakwah tu sebagai ilmu, mesej tu kena jelas. Dan orang yang kita sampaikan biar jelas dia tu baca, dia faham. Sebab itulah dakwah ni kena, dakwah yang terbaik ialah dakwah secara fardiah. Kena jumpa secara berdepan. Dan sebab itulah Allah perintah pada Musa apa dia? Izhab ila Fir'aun. Allah tak kata Musa tulis surat kepada Fir'aun. Tak. Musa boleh tak tulis surat pada Fir'aun? Boleh. Tapi Allah kata pergi. Pergi ke mana? Istana Fir'aun. Dakwah kena jelas sampai mesej. Biar orang tu betul-betul dengar. Kalau dia tak terima, bukan sebab tak sampai. Sebab kamu dah pergi. Tapi sebab dia sombong. Dan sebab tu Nabi berdakwah ke mana-mana kan. Nabi pergi ke Taif, Nabi hantar sahabat ke Habsyah, Nabi pergi ke Madinah. Jadi dakwah ni kena secara berdepan. Kalau setakat dalam media sosial ni, kita tak tahu orang baca ke tak. Kalau orang baca, kita tak tahu dia faham ke tak. Mungkin dia salah faham kan. Mungkin dia salah faham. Ataupun dia dah faham, tapi dia tak amalkan. Jadi sebab itulah tak cukup. Mungkin boleh memenuhi satu sudut, tapi tak boleh memenuhi dalam semua sudut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya, sekiranya kita ada menceritakan kebaikan kita pada seseorang, kemudian kita rasa menyesal kerana di situ adanya riya, maka macam mana dengan amalan tersebut? Adakah terpadam, terhapus pahala atau macam mana Ustaz? Saya kaitkan dengan orang kafir. Orang kafir bila dia masuk Islam, masa dia buat kebaikan ketika dia kafir, semua tak terpakai. Sebab asasnya mereka syirik pada Allah. Okey? Kalau dia sedekah 1 juta buat hospital, semua hangus. Kalau dia sedekah 1 juta untuk buat masjid, semuanya hangus. Okey? Tapi bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, Nabi sebut dalam satu hadis, semua amalan kebaikannya yang dia buat masa dia kafir akan menjadi pahala. Melainkan amalan yang ada unsur syirik lah. Dia sedekah 1 juta buat tempat sembah berhala, itu tak akan jadi pahala. Jadi daripada situ ada ulama mengatakan kalau orang kafir buat baik masa kafir, bila dia masuk Islam bertukar menjadi pahala. Maka orang Islam bila dia bertaubat, semoga amalan dia yang riak tu Allah kembalikan menjadi pahala, insya-Allah. Satu. Yang kedua ada dalil lah. Kalau nak dalil kita boleh buka surah ni. Boleh buka surah ni supaya lebih jelas. Fa ulaika, okey, surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Kita tengok subhanallah, rahmat Allah. Allah kata daripada ayat 68 lagi, saya baca ringkas wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak berdoa bersama Allah Tuhan yang lain, maknanya tidak syirik. Yang kedua, dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang ketiga, dia tidak berzina. Allah nak puji orang beriman.
Tapi Allah kata siapa yang melakukan demikian, dia akan berdosa. Melakukan apa ni? Syirik. Membunuh jiwa. Dan berzina. Siapa yang buat demikian, dia berdosa. Bahkan ayat 69 Allah kata apa? Yudha'af lahul azab. Digandakan azabnya pada hari kiamat. Dan kekal dalam neraka. Bila tu? Bila dia buat dosa syirik, berzina dan membunuh. Okey. Ayat 70 Allah kata apa? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, faulaika, maka mereka itulah Allah menukarkan amalan kejahatan mereka menukar menjadi hasanat kebaikan. Apa amalan kejahatan mereka? Berzina, membunuh, Allah tukar jadi pahala. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan amalan kejahatan yang mana yang tak dia buat tu? Berzina, membunuh, Allah tukar menjadi pahala. Dan ada juga tafsir mengatakan bertukar jadi pahala tu makna daripada dosa dia berhenti, dia buat amal soleh. Wallahu alam. Jadi kita harap semoga yang kita bertobat daripada amalan kita yang riak tu bertukar kembali menjadi pahala. Wallahu alam. Satu lagi Ustaz. Ya. Boleh Ustaz ulang balik maksud wa man tatawwa'a khairan. Tatawwa'a itu saya kurang jelas. Okey. Dia tatawwa'a ni dia asalnya daripada perkataan taat, dan taat ni umum. Ada taat perkara yang wajib seperti salat fardu 5 waktu. Ada taat dalam perkara yang sunat seperti salat sunat, zikir, baca Quran. Jadi dalam tafsir ulama mengatakan tatawwa'a dalam ayat ni ialah melakukan amalan sunat. Tatawwa'a dia melakukan amalan sunat khairah yang baik. Maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi sebut dalam satu hadis la yazalu abdi, hadis kursi. Allah berkata, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunat. Solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, sehinggalah uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi tatawwa' mana melakukan amalan sunat. Wallahu alam. Jazakallah Ustaz. Wa anti fajazakillah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya talibati. Saya nak bertanya kenaan sirah Nabi-Nabi ni. Bukit Marwah dan Safa tu ketinggiannya Ustaz. Sebab sekarang kita pergi zaman-zaman kita ni dah tak nampak kan data kan. Jadi gambaran Siti Hajar berulang alik daripada Safa Marwah tu untuk buat cari air kan untuk anak dia. Ketinggian dia tu berapa bukit tu Ustaz? Oh, saya Ada dalam sirah tu kan? Ada dalam sirah tu Ustaz kan? Saya yang saya baca secara dia tak sebutlah berapa ketinggian. Quran pun tak sebut. Quran hanya sebut Safa dan Marwah. Bila Quran tak sebut, makna apa tu? Tak penting. Tak penting. Yang penting bukan ketinggian Bukit Safa, tapi yang penting ialah ketinggian iman Hajar tu. Ketinggian tawakal Hajar kepada Allah, yang boleh duduk di tengah padang pasir tanpa suami. Tu boleh tanya soalan tu. Berapa ketinggian tawakal Hajar kepada Allah? Saya boleh agak-agak lah. Okey? Sebab apa Ustaz? Sekarang ni kan dah aircon, dah apa, bukan dalam tanah ni padang pasir kan. Jadi kadang-kadang iman kita tu kalau kita kata nak turun naik itu, cuma gambaran yang Siti Hajar dapat tu. Tak apa. Tak apa Kak, jangan gambarkan benda yang tak penting. Gambarkan benda yang penting je, insya-Allah. Setakat mana iman kita tinggi untuk bangun malam, kan? Setakat mana dalam PKP ni kita yakin pada Allah. Kita takut ke, menggelabah ke, kan? Sedangkan walaupun PKP kita masih boleh bergerak, masih ada duit, masih ada suami, kan? Tapi Hajar, PKP dia seorang-seorang dengan baby je. Tak ada makanan, tak ada kedai, tak ada apa, semua tak ada. Tapi dia boleh duduk kat situ sebab apa? Sebab dia yakin Allah bersamanya. Wallahu alam. Okey? Okey, sami'na wa ata'na Ustaz. Ya, bagus. Bagus. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada soalan daripada? Waalaikumsalam.
Facebook, cuba tanya. Okey, dalam Zoom cuba tanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan sekarang ni yang SOP masjid ni kan. Ya. Ustaz, surah Al-Baqarah ayat 114 tu, boleh ke kita nak kata macam orang yang menghalang, boleh samakan ke orang yang menghalang kita masuk ke masjid tu sebagai orang yang zalim? Tak boleh juga sebab apa yang berlaku tu adalah berdasarkan pertama pendapat nak kata semua ijma' taklah, tapi sebahagian besar ulama di seluruh dunia, dan mereka juga keluar pendapat tu berdasarkan kajian para doktor-doktor yang pakar dalam bidang masing-masing. Jadi berhukuman yang mereka buat, SOP yang mereka buat tu bukan sembrono. Kemudian yang kedua, kita pun tak ada ilmu sangat kan dalam pasal kesihatan ke bahaya penyakit ni, kita pun tak ada ilmu. Kita yang tak ada ilmu ni, sebab tu Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah arahkan kepada sesiapa yang tak ada ilmu, bertanyalah kepada orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Okey? Jadi kita, bagi saya lah, kita tak perlu kita hukum mereka yang buat SOP itu maka sama dengan ayat dalam surah Baqarah. Kalau mereka betul, Nabi kata apa? Siapa yang berijtihad dan betul, dia dapat 2 pahala. Kita bersangka baik. Satu pahala apa? Pahala bersungguh-sungguh berijtihad. Yang kedua, pahala betul. Dan siapa yang berijtihad dan salah, dia dapat 1 pahala. Nabi tak kata dia berdosa. Siapa yang berijtihad tapi salah, dia tetap dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala berijtihad. Walaupun salah kan. Yang penting apa dah? Hubungan kita dengan Allah. Mereka nak buat SOP ke, mereka salah, itu mereka dengan Allah. Tak ada kaitan dengan kita. Tapi kita kat rumah solat awal tak? Kita kat rumah solat dengan keluarga berjemaah ke tak? Kalau kita solat berjemaah di rumah, rapat tak? Soft. Kita anak beranak baca Quran, faham tak? Itu kewajipan kita dengan Allah. Dan kita boleh buat walaupun SOP macam mana sekalipun di luar kan. Jadi, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan dipersoalkan tentang dirinya dan amalannya. Amalan orang lain, Allah tak akan tanya. Allah tak tanya kita, kenapa SOP kat luar? Itu bukan urusan kita. Itu urusan orang yang berkuasa. Wallahu a'lam. Okey? Waalaikumsalam. Anak istimewa boleh memberi syafaat di akhirat nanti kepada ibu bapa atau bujanganya. Dia anak istimewa, saya tak jumpa dalil lah. Anak istimewa boleh memberi syafaat kepada ibu bapa. Saya tak jumpa dalil. Wallahu a'lam. Cuma yang pastinya mak bapak yang bersabar dengan anak istimewa memang mak bapak istimewa. Sebab Allah kata apa? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Dan orang yang sabar dapat rahmat Allah, dapat pujian dan dijamin termasuk orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz lagi satu nak tanya satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya berkenaan dengan macam kita tahu akhir zaman makanan orang yang beriman adalah zikir. Jadi nak tanya apa pendapat Ustaz tentang ada apa ni macam group preppers yang apa ni macam apa ni prepare makanan semua tu kalau berlaku kemarau, sedangkan macam dalam Quran kata dalam hadis kan Quran kata makan orang berzikir adalah makan orang beriman adalah zikir. Jadi perlu ke kita prep makanan tu? Tak ada ayat. Tak ada ayat daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih yang mengarahkan kita buat simpanan ataupun bekalan bila berlaku di akhir zaman. Tak ada. Yang ada ayat Quran secara umum, wa may yattaqillah, siapa yang taat pada perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun, Allah akan bagi 2. Satu, jalan keluar. Yang kedua, rezeki yang tak disangka. Rezeki ada yang tak disangka bukan sebab dia simpan, tapi sebab dia bertakwa pada Allah. Yang kedua, zikir akhir zaman, makanan
zikir adalah makanan orang beriman. Salah tu. Zikir adalah makanan orang beriman di awal zaman, tengah zaman dan akhir zaman. Sepanjang masa. Jadi zikir makanan orang beriman sepanjang masa, bukan di akhir zaman je. Kemudian bila kita kata kena buat simpanan, makanan ke, bekalan ke apa ke di akhir zaman, saya nak tanya arahan daripada siapa? Kalau daripada Allah, tunjuk ayat surah apa, ayat keberapa. Kalau hadis saya, tunjuk pada saya hadis tu. Kalau betul ada ayat Quran yang Allah suruh kita buat simpanan makanan ke apa di akhir zaman, kalau betul ada ayat Quran, saya akan simpan. Kalau ada hadis, saya akan simpan. Tapi kalau tak ada, jangan memandai-mandai buat syariat baru dalam agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, yang saya tahu Nabi dia tidak simpan, dia tidak membuat simpanan dan dia belanjakan apa yang ada dalam poketnya sehingga habis sebelum dia pulang ke rumah. Ya. Maka kita personal pun kita buat macam tu untuk kita punya dalam kehidupan kita. Bagaimana pula dengan bisnes? Bila buat bisnes, adakah kita perlu menyimpan ataupun kita perlu belanja, bukanlah boros tapi berbelanja lah, bila ada duit kita berbelanja ataupun kita perlu simpan untuk kukuhkan bisnes? Tak, dia simpan tak salah. Ada sahabat yang simpan. Dan Abdul Rahman bin Auf bila dia meninggal, harta yang walaupun yang dia sedekah infak pun dah banyak, tapi masa dia meninggal masih banyak lagi. Uthman bin Affan pun sama. Dia walaupun masa dia hidup, dia kaya dan dia infak pun banyak sangat. Tapi bila dia meninggal, banyak juga harta yang ditinggalkan. Jadi simpan tak salah. Walaupun Nabi tak simpan. Tapi ada sahabat yang simpan, Nabi tak larang. Kena jelas lah. Simpan tak salah. Yang salah pada bila kita simpan dan kita yakin dengan simpanan inilah akan menjamin masa depan kita, masa depan anak kita, itu boleh jadi syirik. Kita simpan sekadar nak simpan, tapi kita tak pernah percaya dan yakin pun dengan simpanan inilah kita dapat hidup lebih lama. Tak. Sekadar satu keperluan dan bukan tempat kita bergantung. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Ada dua soalan dari Zoom Ustaz, daripada Syahol. Apa maksud kami dan aku, maksud kami dalam Quran tu, apa maksudnya? Soalan kedua, apakah tanda-tanda orang yang diterima taubatnya? Terima taubat. Masa ayat yang saya baca tadi, surah apa tadi? Surah Al-Furqan. Kan? Orang yang syirik pada Allah, orang yang berzina, orang yang bunuh orang, maka orang ini berdosa dan Allah akan gandakan azabnya di akhirat. Kecuali orang yang bertaubat. Allah tak berhenti setakat tu, illa man taba. Tak cukup. Wa amana. Lepas dia bertaubat, dia beriman. Lepas beriman, wa amila salihah. Dia beramal soleh. Jadi ayat ini menunjukkan tanda orang tu bertaubat ialah ada amal soleh selepas dia bertaubat. Kalau tak solat, lepas bertaubat ada solat. Kalau tak sedekah, tak keluar zakat, lepas bertaubat keluar zakat. Kalau tak tutup aurat, selepas bertaubat tutup aurat. Satu. Yang kedua, tanda orang yang taubatnya diterima ialah dia semakin cintakan akhirat. Dia semakin suka buat baik pada orang. Sebab dia tahu buat baik pada orang itu akan menambahkan sahamnya di akhirat. Dia tak akan menjadi kedekut. Yang kedekut pun akan menjadi semakin pemurah. Itu antara tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Penggunaan kami dan aku dalam Al-Quran, kami itu apa maknanya? Ini Allah lah. Kami dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, kami menunjukkan ramai. Orang ramai yang bercakap. Ada 3 orang ke 4 orang. Kita kata kami. Makna mewakili lebih pada 2 orang. Itu makna pertama. Makna kedua, kami dalam bahasa Arab ialah menunjukkan takzim, kebesaran orang yang bercakap. Kadang-kadang raja bercakap kan. Dia seorang je tapi dia kata nahnu al-malik. Kami adalah raja. Sepatutnya ana al-malik. Itu bahasa Arab. Jadi bila Allah kata kami itu bukan makna Allah tu ramai. Maha suci Allah daripada berbilang. Allah tu tetap esa. Tapi kami itu adalah menunjukkan yang bercakap adalah yang besar, yang agung. Satu. Yang kedua, bila Allah bercakap tentang diri dia, Allah guna ana, aku.
Tapi bila Allah cakap tentang perbuatannya ataupun ciptaannya, maka Allah guna kami. Kami cipta, kami turunkan, kami bagi rezeki. Tapi bila Allah cakap tentang dirinya, aku, fa'budni, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Wallahu a'lam. Okey, cukup ah? Ada lagi soalan dalam Facebook? Sembunyikan kebenaran tadi, kalau kita tak sempat lagi untuk sampai kebenaran, tapi mereka ni telah menunjukkan bahawa kebenaran mereka memang lain dengan kebenaran yang kita faham dari kelas tadabbur. Apa kita patut? Okey, tak apa. Bila kita sebelum sampaikan, orang dah judge kita kan, orang kata fahaman kita berbeza dengan dia, itu tak apa, tak ada masalah. Itu bukan sembunyikan kebenaran, itu orang yang tak nak dengar kebenaran. Tak ada masalah. Jangan risau yang tu. Susah nak cakap lah. Ada ustaz yang minta bayaran kan. Adakah dia termasuk sembunyikan kebenaran? Saya tak berani cakap. Cuma saya nak beritahu. Sepatut dakwah ni adalah benda yang wajib. Bahkan tak sampai ke ilmu, Allah melaknatkan. Jadi kenapa kita nak minta bayaran sedangkan benda tu adalah wajib? Macam kita solat lah. Solat wajib. Sampai ke ilmu wajib. Dua-dua wajib. Ada tak orang solat lepas solat minta duit? Tak ada. Sebab itu kewajipan kita. Jadi sampai ke ilmu adalah satu kewajipan. Habis nak makan apa? Subhanallah. Allah kata, kalau kamu laksanakan semua perintah Allah, kamu bertakwa, Allah jamin rezeki. Kalau kita berfikir macam tu, nak makan apa? Kena minta bayaran baru boleh makan. Nabi mati kebularan lama dah. Nabi pergi ke Taif tak minta bayaran. Tapi Nabi sihat wal-afiyah. Apa setiap kali Nabi berdakwah, setiap kali Nabi berjihad, tak ada bayaran. Tapi Nabi sihat wal-afiyah. Sebab apa? Allah jamin rezeki. Wallahu a'lam. Dah, tak ada? Kalau tak ada cukup lah. Kita sambung lagi insya-Allah malam besok di waktu yang sama. Ini yang juzuk 1. Ana tak tahu sangat ni. Ini untuk apa ni? Ya Mir. Okey. Saya nak umumkan, saya nak umum dan nak lancarkan OTG untuk juzuk yang pertama dah siap. Jadi siapa yang nak order, boleh order melalui Shopee Mart. Ataupun boleh order melalui telefon yang tertera. Shopee Mart pun ada kat situ. Untuk order yang manual pun ada nombor kat situ. Jadi OTG untuk juzuk yang pertama dah siap. Mana semua rakaman daripada awal ayat pertama surah Baqarah sampai ayat 114 berapa? Sampai habis juzuk pertama lah. 141. Semua rakaman dalam bentuk audio visual. Ada gambar dan suara sekali. Ini yang untuk iPhone. Harganya 200. Harganya mahal sebab barang pun mahal. Dan orang ni boleh beli sebab apa? Sebab iPhone pun dia boleh beli. Yang ni untuk Type-C. Apa-apa telefon lah. Harganya 150. Harganya 150. Berbaloi tak? Berbaloi sangat. Sebab dengan beli 150 dia boleh faham satu juzuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia boleh sampaikan pada orang. Lepas dia dengar, boleh bagi pada sesiapa. Boleh berdakwah. Yang ni, yang ketiga ni untuk makro. Micro. Harganya juga 150 juga. Semua harga, kalau pergi kat Shopee Mart tu memang detail lah. Kita bagi harga, gambarnya siap. Dan juga kita jual yang sebelum ni juzuk 230 pun ada. Dan juga juzuk 29. Rakaman lengkap. Kemudian buku-buku kecil, buku poket yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Ulama Dakwah. Termasuklah 66 doa dan zikir harian. Buku sifat solat Nabi, buku zikir pagi petang, buku kepentingan solat berjemaah dan sebagainya. Pun boleh beli melalui Shopee Mart ataupun boleh kontak nombor yang tertera di skrin. Okey?
Sambil kita berdakwah, duit ni keuntungan kita akan bagi 50% ke akaun Ghulamud Dakwah untuk kerja-kerja dakwah. Wallahu alam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل